Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Hari ini kita akan cerita tentang apa yang bakal berlaku pada pilihan raya negeri Sabah PRN ke-17 yang akan diadakan pada tahun ini. Seperti yang kita tahu, Ketua Menteri hari ini Haji Jinor yang memimpin Kerajaan Negeri JRS. Seperti untuk pengetahuan Anda, Kerajaan Negeri JRS, dalam gabungan JRS terdapat Partista, terdapat PBS. Tapi saya telah menerima beberapa komen melalui channel ini. Anda boleh cek konten mengenai parti apa yang akan berlaku. Persoalan yang saya timbulkan sekiranya PBS dan STA keluar daripada JRS, dan kemana hala tuju PBS dan STA selepas ini. Saudara-saudara yang saya hormati, andai kata PBS dan STA keluar daripada JRS, andai katalah parti PBS dan STA keluar daripada gabungan dan kerjasama bersama JRS, adakah hala tuju mereka selepas ini adalah menyokong PH dan UMNO Sabah? Seperti yang kita tahu, PH dan UMNO Sabah akan bergabung, akan bekerja sama pada pilihan raya negeri kali ini. Nah, saudara-saudara, andai kata PH dan UMNO Sabah bekerja sama dengan PBS dan STA Sabah, adakah gabungan ini menjadi satu gabungan yang kita boleh kata calon pasti menang, calon boleh menang pada PRN nanti? Sekiranya gabungan ini menang dan mereka bersama-sama mencipta satu majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan negeri Sabah antara calon-calon ketua menterinya. Inilah calon ketua menteri yang menjadi pilihan saya. Memang tiada nama Haji G, karena Haji G di dalam JRS. Jadi, kalaulah PH, UMNO, PBS dan STA bergabung, ini adalah calon ketua menteri yang saya boleh share di sini sebagai pandangan saya. Pertama, pengurus CPH Sabah Datuk Iwan Benedict. Kedua, Ketua Perhubungan UMNO Sabah tidak lain dan tidak bukan Bung Mokhtar. Dan ketiga, daripada PBS pula Maximus, tapi beliau sudah menyerahkan surat tugas sebagai presiden kepada Jokim, yaitu timbalan presiden PBS. Dan yang seterusnya adalah daripada Partista, yaitu yang dipimpin oleh Presiden yang kini memegang jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Jeffrey Kitingan. Nah, ini adalah antara calon Ketua Menteri baru Sabah 2025. Rasmi daripada channel ini, bukan daripada channel mana-mana, bukan daripada mana-mana media rasmi. Tapi saya, itu adalah pilihan calon Ketua Menteri yang saya dapat lihat. Menurut Anda pula, saudara-saudara, siapa yang bakal menang pada PRN Sabah nanti? Silakan komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, antara yang hangat di media sosial sekarang adalah berkaitan dengan pemilihan PKR. Dan sebelum timbulnya kehangatan pemilihan PKR, yang hangat sebelum ini adalah setelah beberapa kawan ataupun sahabat geng Kem Rafizi kalah pada pemilihan PKR, ada yang telah membuat kenyataan Rafizi akhirnya mengambil cuti kerana merajuk. Itu semua mungkin hanyalah pandangan orang, tapi kebenarannya hanya Rafizi dan kepimpinan PKR saja yang tahu kenapa Rafizi sehingga mengambil cuti panjang. Nah, saudara-saudara, antara yang hangat berkaitan dengan pemilihan PKR adalah timbalan Presiden PKR yang kini disandang oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ada banyak pandangan yang saya terima, ada banyak pendapat yang saya terima. Ada dalam beberapa artikel berkata, Ketua Cabang PKR menyokong untuk Saifuddin Nasution menjadi timbalan Presiden PKR. Dikata di sini beri laluan mudah pada Saifuddin jadi timbalan Presiden PKR.
Ada juga yang kata Nurul Izzah putri kepada Anwar Ibrahim pun selayaknya menjadi timbalan Presiden PKR. Ada yang kata bahwa Nurul Izzah cabar Rafizi ada risiko. Tapi cadangan agar Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan timbalan Presiden PKR yang kini disandang Rafizi mampu membawa parti itu berdepan risiko besar sekiranya tidak ditangani secara teliti. Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu University Teknologi Mara, Profesor Jayum Jawan berpendapat, membawa Nurul Izzah bersaing untuk mengisi jawatan nomor 2 parti dan nomor 2 bapaknya boleh dilihat sebagai cobaan menjadikan PKR sebagai parti keluarga. Dalam kenyataan yang lain berkata, Nurul Izzah penyelamat PKR jika cabar Rafizi, kata Hasan. Ada juga berkata, 19 ketua cabang yang menyokong 19 ketua cabang Selangor mahu Nurul Izzah timbalan Presiden PKR. Jadi, kepimpinan PKR Selangor bukan sedikit tetapi 19 ketua cabang Selangor menurut artikel daripada Harapan Daily berkata, mahu Nurul Izzah menjadi timbalan Presiden PKR. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini Nurul Izzah menjadi favorite kepada kepimpinan PKR setakat ini untuk menggantikan Rafizi Ramli? Adakah pertandingan 2 penjuru ataupun mungkin juga 3 penjuru di antara Saifuddin Nasution, Rafizi Ramli, dan juga Nurul Izzah? Persoalan utamanya adalah sekiranya Rafizi kalah pada pemilihan kali ini, adakah Rafizi akan turun pangkat ataupun mungkin sehingga beliau boleh keluar daripada parti? Nah, itu menjadi persoalan lah, sama ada dipecatkah, keluar parti kah, tinggalkan platform Kementerian Ekonomi kah, pun kita tidak tahulah. Jadi begitu juga Saifuddin Nasution. Tapi saudara-saudara, kalaulah Nurul Izzah jadi timbalan, ataupun mungkin Saifuddin jadi timbalan, ataupun Rafizi akan mengekalkan jawatan beliau, walaupun ada yang menggesa untuk memberi laluan muda kepada Saifuddin ataupun kepada Nurul Izzah. Mungkin satu bentuk gesaan kepada Rafizi untuk letak jawatan. Jadi kita nantikan saja siapa yang bakal kalah dan siapa yang akan mempertahankan jawatan tersebut. Menurut Anda pula, saudara-saudara, apa komen Anda?